Bismillahi awalihi wa akhirihi. Teknikal sedikit, ada panggilan tadi. Mudah-mudahan sedikit sambungan ini memberi maksud untuk kita faham pengertian tentang di manakah nilai takwa berdasarkan syarah kitab Ihya Ulumuddin ini. Dia juga mengerti bahawasanya sekiranya Allah Subhanahu wa taala hendak membinasakan seluruh makhluk di dunia ini, pasti ada yang menolaknya, dan itu pun yang tidak akan menyebabkan kerugian sama sekali bagi zatnya sendiri. Tetapi ada kalanya timbul ketakutan itu adalah disebabkan oleh sudah banyak dosa yang dilakukan, kerana banyaknya maksiat yang terus dikumpulkan. Mana yang pertama tadi, takut kerana hadirnya pengetahuan kita, yakni makrifah kita kenal Allah berdasarkan nama, sifat dan af'alnya. Kemudian takut yang kedua kerana bimbang kita ni. Orang Kelantan sebut bimbang kita ni, kita berasa kita ni dosa banyak. Dosa banyak. Bila kita mampu mencermin diri kita sendiri, kita mampu menilai diri kita sendiri, maka bab menilai ni ada disyarahkan dengan baik bagaimana tahap. Sungguh beruntunglah orang yang sudah mempunyai rasa takut dan takwa kepada Allah. Ini ambil ringkas kan. Kini yang ada dalam hatinya adalah muraqabah, yakni sentiasa menyelidik kekurangan dirinya dalam perkara amal soleh, dan muhasabah. Muhasabah yakni membuat perhitungan banyak sedikitnya amalan yang sudah dikerjakan, dan kemudian mujahadah yakni giat beramal dengan amalan soleh. Beruntunglah bagi sesiapa yang apabila timbulnya rasa takut dan takwanya kepada Allah, hasil dengan tarikah mana, jalan mana, iaitu di antara jalan yang dilalui oleh orang yang dalam keadaan dia Allah pilih dia, Allah beri taufik hidayah dia sehingga dia mengenali Allah. Kemudian dia mengenali Allah itu wasilah dengan nama, sifat dan af'alnya. Kemudian dan dalam masa sama dia menginsafi diri dia. Rasmi bagi dia, dia boleh nampak status, bahasa sekarang ni status dia tu. Dia tu lagu mana dengan Tuhan. Macam kita tengok cermin, Ambil biasa contoh kita tengok cermin, orang nampak kita dulu bukan orang lain. Depan mata kita orang nampak kita tengok cermin. Waktu tu bagus tu doa tengok cermin tu, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau perelokkan rupa parasku, perelokkan akhlakku. Boleh. Kalau tak hafal bahasa Arab, terjemuh dalam bahasa Kelantan pun tak apa. Ya Allah, Allah mu comel ke tubuh badan aku ni, mana tubuh muka aku mu comel, maka mu comel ke lah perangai aku. Dia ada juga bahasa dialek kita ni berasa delera sikit dah. Kalau tak pandai bahasa Arab lah. Hak pandai bahasa Arab tu dahulu kan, tapi kemudian hudur qalbi, masa doa tu kena faham gapo kita baca. Tahu. Dan disebut di sini apabila tingkatan nilai takwa itu ada dalam hatinya, dengan apa? Di antara sifat takwa itu, dalam hatinya timbul muraqabah. Muraqabah ni apa? Sentiasa menyelidik kekurangan dirinya dalam melakukan amal soleh. Muraqabah ni gini, Amba ingat almarhum tuan guru buat dia panggil buat perumpamaan. Dia buat perumpamaan. Almarhum tuan guru ni Abdul Aziz, mudah-mudahan Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Dia butir, dia panggil buah kilah tok guru ni, dia setiap tok guru tu dia ada. Siapa kita rakyat Kelantan ni, maknanya bukan rakyat Kelantan saja, orang rakyat negeri luar pun, maknanya bila
bila matinya seorang alim ni, dia akan lebih terkesan. Macam mati ke semua imam mazhab pun begitulah juga. Dia ilmunya dia akan lebih bermanfaat bila mati. Lepas mati, masa Tok Guru ada kita lebih kurang dah, boleh dah manfaatnya. Tapi siapa hak mujahadah dia akan di ketika Tok Guru ni masih hidup, sesiapa yang mujahadah menuntut ilmu talaki dengan dia, bila mati Tok Guru ni, maknanya sebenarnya manfaat tu dia akan berterusan. Siapa akan mati? Tu ilmu yang bermanfaat ni. Tu sunnah kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu sunnah dibaca lepas waktu subuh lah. Ba'da subuh, waktu pagi. Acu ulai sebut. Ambo ulai ni. Molek juga kita dengar doa, kita lafazkan dan kita cuba istiqamah ke. Ni kalau baca seorang-seorang, kalau baca seorang-seorang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kurniakanlah daku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Besar tu. Allah Rabbi, kalau padai dengan 3 perkara tu, Allah kurniakan makbul ke doa kita waktu pagi, padai dah bermakna hidup kita. Ilmu yang bermanfaat, dia memberi kesan sampai jannah. Lagi apa tadi? Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Warizqan tayyibah, tengah-tengah tu warizqan tayyib, rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Bila Allah kurniakan rezeki baik ni, rezeki ni luas. Bukan makan, minum, kenderaan, kediaman, pakaian saja. Dia melibatkan lifestyle. Termasuk juga pasangan yang soleh, solehah, termasuk keturunan yang baik, termasuk kehidupan kita ni jadi barakah. Jadi barakah. Bukan sekadar ilmu saja barakah, tapi kehidupan kita berasa tenang. Walaupun ada masa kita sihat, ada masa kita kurang sihat ataupun sakit, tapi hati kita tenang. Kesan daripada kita berdoa, warid daripada kauliah Nabi SAW. Keberkahan doa Rasulullah tu. Tu doa yang terbaik berdasarkan ilmu wahyi. Banyak doa dalam Quran ni, banyak sahabat tak terhafal. Saya sendiri tu pun tak terhafal. Begitu juga doa yang warid daripada kauliah Nabi ni, maknanya berdasarkan ilmu hadis. Ribuan doa yang sebenarnya kita masih maknanya boleh menambah baikkan lagi, boleh usaha lagi doa-doa ini. Jadi doa seumpama tadi, doa yang lazim bagi orang berilmu, dia kena baca. Kemudian warizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan Allah terima amalan yang diterima. Maknanya kita buat amal ni termasuk nilai takwa ni supaya Allah terima. Baik. Muraqabah ni gini, hamba kata Wakhilah almarhum tuan Tok Guru ni, dia buat perumpamaan gini. Kita masuk hutan, jumpa rimah. Bukan jumpa rimah, tapi nak sebut masuk hutan ni kita faham. Dalam hutan ni ada binatang buah. Gajah ke, rimah ke, babi hutan ke. Oleh kerana duduk Kelantan ni, hamba kecek Kelantan dah. Apa nama ni? Bila sampai satu keadaan, bila masuk sungguh hutan, tiba-tiba bau sungguh. Dia ada bau gajah ni, bau gajah, bau rimah, bau babi hutan, ada bau dia. Tiba-tiba senoti sungguh. Kelantan panggil senoti sungguh. Sungguh kita dalam keadaan kita hati-hati tu. Mula-mula tak nampak bau je.
Mula-mula tu cekera, dia panggil cekera ni maknanya agak-agak memang ada ni. Dari segi makna bila masuk hutan ni kemungkinan besar tu ada. Tiba-tiba bau. Lepas bau tiba depa jumpa sungguh. Celah-celah pokok kayu tu jumpa sungguh. Tu. Waktu tu lah makin jelas. Mu tengok aku tengok mu. Mu tengok aku tengok mu. Tu jadi timbul hati-hati. Maka itulah hati-hati maknanya. Hati-hati kita dengan kita nak lakuh lagu mana, dia pun lagu mana nak bertindak dengan kita ni. Tu dia panggil muraqabah. Perasaan itulah. Perasaan gitu. Tu dengan binatang. Dengan Allah ni dia ada seni dia lagi. Tu dia panggil, boleh faham kalau tidak hamba masuk ni tok guru sebut tu, makna itu perasaan. Kalau seseorang hamba kepada Allah, dia memahami nama sifat af'al Allah, dia akan timbul perasaan tu. Allah ni al-basir. Allah ni bukan al-basir saja, al-alim. Al-basir itu maha melihat. Al-alim maha mengetahui. Lalu bahasa kita sampai ke dalam perut. Dalam perut, dalam hati kita lah. Lintasan, fikiran, makna perasaan. Dalam masa yang sama, Allah ni sifat dia al-muttaqim. Al-muttaqim, balah balik. Bukan sekadar al-hasib. Al-hasib mana maha halu hisab dia, tapi Allah ni boleh balah balik. Tu bila ada perasaan itu seorang hamba kepada Allah, yakni bab muraqabah itu, termasuk juga yang keduanya disebut di sini, dia susun setelah muraqabah, iaitu muhasabah. Muhasabah membuat perhitungan yang banyak ataupun sedikitnya amalan yang telah dilakukan. Kita ni termasuk hamba hak kecek ni kena berasa mana? Berasa tak cukup. Siapa yang berasa cukup, berasa tak apa dah ni. Sebenarnya tak ada seorang pun tidak akan menyesal di yaumun nadamah nanti. Banyak dah kali kita sebut, dan para asatizah yang lain pun sebut yaumun nadamah, iaitu hari penyesalan. Hatta orang berilmu, hatta orang yang beramal pun akan menyesal. Akan menyesal di hari yaumuddin, yaumul mahsyar, akan menyesal. Kalau aku tahulah ketika terima kita amalan itu satu hal. Ketika kita terima kita amalan itu satu hal. Walaupun kita terima insya-Allah tangan kanan. Mudah-mudahan hadir ni, hak menyaksikan pada malam ni, kita semua Allah masukkan dalam kategori kita terima kita amalan sebelah kanan. Kerana sebelah kanan ni peluang cerah, maknanya dihisap. Dihisap dengan hisap yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam surah Al-Insyiqaq. Adapun orang diberi kitab amalan sebelah kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Walaupun hisap mudah tu, tapi bila masuk alam barzah saja, bila masuk alam barzah, terima Allah Rabbi, terima tu. Kalau aku tahulah amalan sebegini, ringkah ni pun dapat begini, dia akan timbul terdetik, maknanya sikit sebanyak, apatah lagi bila mana di yaumul mahsyar, yaumuddin lagilah. Orang dalam tanah kubur ni, bahasa kita ni, orang dalam tanah kubur ni sebenarnya di alam barzah ni, Allahu Rabbi, hakikatnya Allah saja yang tahu. Tapi kita boleh secara ilmu, secara iman kepada alam barzah, perkara-perkara yang maknanya kita kena terima lah. Keimanan kita tentang perkara yang gaib ni, termasuk alam barzah ni, subhanallah, memang Allah bayar tunai. Buat comel, buat baik, famulakih, kamu akan menemuinya. Jadi apatah lagi amalan-amalan apabila kita secara ilmu kita muhasabah.
muhasabah. Disebut sini muhasabah. Orang yang bertakwa ni, ada takwa dalam hati dia sering muhasabah, menilai diri dia. Menilai diri dia. Menilai diri dia tu lagu mana. Ni sementara hidup ni comel kita hari-hari kalau ada muhasabah ni bagus. Paling lewat pun sebelum tidur. Paling lewat pun sebelum tidur. Awal-awal bangun tidur. Paling awal bangun tidur, lewat-lewat sebelum tidur. Muhasabah. Mana untung ruginya kalau kita muhasabah sebelum tidur? Pasal bila kita muhasabah sebelum tidur, kita termenung sekejap, sampai membawa kepada kita memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku memohon ampun pada Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia, mu Allah. Al hayyul huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, yang sentiasa hidup, al qayyum diri dan sendiri, terus menerus menguruskan makhluk, dan aku bertaubat padamu. Siapa lafaz begini 3 kali, walaupun dosa dia pernah lari daripada medan peperangan, ni hadis, mafhum hadis, maka Allah akan ampunkan dia. Tapi dia royak tu, dia lafaz tu dalam keadaan hudur qalbi, dia hadirkan hati dia mengisafi. Dia salah. Dari segi tindakan dia salah. Kalau bahasa kita agak lari daripada perjuangan agama Allah, kadang-kadang kalau tak hati-hati lari juga daripada platform foundation, yakni kita kata jalan Allah ni lah. Jalan Allah ni lurus, din, siratal mustaqim, din ni. Jadi kalau nak tahu kita lari ke tidak dari siratal mustaqim ni lari ke tidak, sejauh mana kita mentaati perintah Allah, sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah. Jadi berapa minit lagi nak isau ni? Masuk dah 10 minit lagi. Mudah-mudahan kita boleh buat khulasah di penghujung bicara ni. Nak sebut apa tadi? Allahu Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Comel paling lewat sebelum tidur muhasabah. Tapi kalau boleh bangun tidur tu paling awal. Pasal apa? Bila bangun tidur, tu teringat pula kata-kata almarhum juga. Almarhum ni dia ada buah-buah kilah dia, kita ingat tu. Ketika kita bangun tidur, comel kalau kita khabar ke diri kita ni nak jadi gapo. Mata celek, putih mata ni celek. Bila celek bangun tidur pagi tadi, pagi esok ni, cuba amal ni. Bangun ni maknanya nak jadi ahli syurga ke, nak jadi ahli neraka. Dua tu je. Dua tempat tu. Rugi besar juga kalau duduk tengah-tengah. Ashabul a'raf, duduk di awal-awal kerana ada sebab lah tu. Nilai pahala, nilai dosa sama berat 50-50 tanpa beza pun. Termasuk juga maknanya orang hak berhutang. Orang hak berhutang ni roh dia ditahan. Dia ditahan. Mudah-mudahan saya dan kita semua Allah selesai ke maknanya hutang piutang kita masa hidup ni. Kalau kita ada niat, insya-Allah Allah permudahkan hisap dia, ataupun maknanya Allah akan nilai sejauh mana bakpo kita berhutang, sejauh mana kita berusaha untuk bayar hutang. Jadi itu ada perbahasan para ulama. Jadi nak royaknya kita ni bila celak mata tu, kalau boleh khabarlah, boleh khabar kecek dengan kita sendiri, tubuh badan kita, Zul, mu ni nak pergi syurga ke nak pergi neraka? Gitu. Boleh kita kecek dengan kita sendiri, boleh. Kalau kita biasa-biasa lah. Tapi jangan tubik mulut. Kalau tubik mulut, jadi orang akan kata lah, ising kau ni. Jadi orang akan pening tengok. Padahal mungkin lah. Tapi sebut boleh kita kata ada cara dalam bicara
syarah kitab Ihya ni dia buat jalan supaya kita boleh kecek dengan hati kita sendiri, kecek dengan diri kita sendiri. Maknanya bab muhasabah lah. Kita peringat maknanya kita ni tak ada pilihan lain, kita nak menjadi ahli syurga. Ahli syurga pula duk takut mana, duk tara mana, iaitu golongan ashabul yamin, golongan yang kanan. Kalau sungguh sikit, insya-Allah kita boleh berpeluang untuk masuk al-muqarrabun. Tu beza dah tu. Al-muqarrabun, orang yang didekat dengan Allah, Allah beri taufik hidayah sehingga dia beramal dengan mujahadah dalam beramal, dia lebih pada orang yang dikategorikan sebagai ashabul yamin. Hak taksirnya ashabul shimal, golongan yang kiri. Jadi golongan kiri ni memang sahih. Allah akan masuk ke dalam neraka, campur ke dalam neraka, wal iyazbillah. InsyaAllah mudah-mudahan saya dan kita semua tidak termasuk dalam golongan ni. Jadi kena buat keputusan rasmi malam ni, perbaharui iman kepada Allah, la ilaha illallah, nak jadi ahlul jannah. Maka di antara sifat dia kita akan syarah kemudian nak sebutnya, iaitu muhasabah ni sifat orang yang takut kepada Allah. Kemudian iaitu mujahadah. Mujahadah ni dia bersungguh-sungguh, dia giat beramal. Mujahadah, sungguh ke tidak kita mujahadah dalam menjiwai agama ni sehingga tahap beramal. Tengok nilai kita sendiri. Ambo sendiri, jom kecek ni apatah lagi, telinga ambo lebih dekat, demo semua dengar, antum semua dengar. Saban ketika para asatizah, para penyampai ilmu secara live, secara rakaman di monitor TV dan sebagainya, di handphone sendiri kita boleh tengok di YouTube. Kalau puas-puas ayuh-ayuh semua ke, puas-puas lah. Baru ni kan 3 bulan putus kuliah. Kalau orang bersungguh sikit, ustaz-ustaz kalau dia bersungguh sikit, dia cuba ambil manfaat, dia gunakan sistem IT, dia live dan sebagainya. Penuntut ilmu pun sendiri, kita sendiri hak dia catch up pun penuntut ilmu juga. Tengok, kita ada handphone masing-masing. Boleh insya-Allah. Kalau tak reti pun suruh, maknanya tunjuk contoh anak cucu, tunjuk tekan YouTube tu. Ada kuliah ya. Jadi ada orang bersungguh, dia boleh ilmu. Walaupun dalam PKP berapa dah? 3-4 jenis PKP dah baru ni. Hak pemulihan ni baru, alhamdulillah barulah. Tapi nak sebut juga maknanya orang yang bersungguh dia nampak. Contoh, setelah solat fardu, dia akan cukup ke dia akan tampung solat fardu itu dengan solat sunnah. Dia akan nampak lagi bersungguh apabila dia melakukan amal-amal yang dilakukan, seumpama solat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Banyak bilangan rakaat Rasulullah buat ni sehari semalam, paling kurang qabliyah ba'diyah ni 12 rakaat. 12 rakaat ba'diyah qabliyah ni, tolak capu semua 12 rakaat. Tu belum termasuk solat witir, belum termasuk solat di waktu duha, dan termasuk juga solat malam. Belum termasuk tu. Sebut tu hak mujahadah. Termasuk juga puasa. Bila kita puasa dah baru ni, alhamdulillah, saya bersangka baik sesama kita, hak ramai-ramai hak hadir dah solatul jemaah ni, kemudian hak hadir juga dalam majlis ilmu, kita sangka baik, kita itibak sunnah juga puasa ni hari di bulan Syawal. Mari pula dekat ni nanti tanggal 9 Zulhijjah. Jangan lupa 9 Zulhijjah nanti, pada tanggal wukuf di Arafah tu puasa. Tapi kena tengok tarikh Saudi lah. Pengumuman Saudi tu jatuh wukuf Arafah esok hari. Contoh, esok tu kita puasanya. Esok tu kita puasa terus. Kerana 5 jam lah different kita ni. Kita dengan Arab Saudi ni. Maknanya 5 jam. 5 jam kita ke depan. 5 jam kita ke depan ni maknanya kalau kita pukul berapa tadi? Pukul 11 malam. 11 ke 12 malam gitulah. Jadi Saudi tu maghrib dah. Begitu juga wukuf tu berlaku tengah hari lah.
Di Saudi berlaku Zuhur, waktu Zuhur dah, antara waktu Zuhur dengan Asar tu. Jadi kita tu duk tangga pukul 5 pukul 6 tu. Pukul 5 pukul 6 kita ke depan. Jadi kena tengok peristiharan tarikh wukuf di Arafah tu. Jadi kalau berlaku esok dia kata wukuf di Arafah, esok tu kita puasa. Jangan terlepas tu, jangan terlepas. Taib, nak sebut apa lagi? Hak tu puasa. Puasa tu Allah ampun ke dosa 2 tahun tak silap ambo. Cuba cek balik puasa hari wukuf di Arafah ni Allah ampun ke dosa setahun yang lalu, setahun yang kemudian. Kemudian puasa hari 10 Muharram nanti berganjak hari makna tahun baru 10 bulan Muharram tahun yang akan datang ni 1442 Hijrah ni. Malam ni niat. Malam ni niat aku nak puasa ya Allah. Mudah-mudahan lafaz ni sebagai satu apa ni? Future masa depan kita beramal. Jadi orang yang mujahadah ni dia agenda kehidupan dia susun dah. Apa tu boleh buat? Kita tengok dalam takwim masjid yang surau yang aktif, dia buat untuk setahun selalu. Penuh setahun selalu dia. Hak tu pasal kaki dagang dia cukup. Lepas tu hak rajin-rajin tu mana dia mujahadah tahun cukup dengan kuliah 30 hari tu penuh. Subhana rabbil azim. Waktu dia temo'o sangat tu. Tapi nak sebut ni dia boleh susun. Begitu juga kita ni. Walaupun kita semua orang awam dan sebagainya, boleh niat. Niat ni sajalah. Markah free ya. Niat nak puasa 2 hari lepas ni insya-Allah. Bayangkan hak sehari puasa tu 10 Muharram tu pula tak silap ambo antara dua tu lah. Antara 9 wukuf di Arafah ataupun 10 Muharram itu Allah pun ampun ke setahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul harapkan diampunkan puasa dosa ni setahun. Tu Rasulullah yang maksum dijamin syurga, sahabat-sahabat 10 orang dijamin syurga. Begitu mujahadah buat, kita ni hak tak jamin ahli syurga ni lagu mana? Kita ni duk berasa mana? Jadi samalah dengan orang lain pun kita peringat ke pasangan kita. Kita selalu cuba bawa kecek gitu. Rasulullah hak maksum, sahabat-sahabat yang dijamin syurga tu betul umuh, dia mujahadah beramal, beriman kepada Allah. Maknanya tertib mengamalkan amalan sunnah. Kita hak tak ada jamin ni nak kerah pedang lagi. Tu Kelantan ni. Maknanya berasa boleh gerak dak dengan amal ni. Tapi itulah rahmat Allah meliputi luah daripada kemurkaan dia. Kita pula kena jiwa besar. Kita sama ada kita penuntut ilmu ke, pengamal ke, ataupun penyampai ke dan sebagainya, doa dan sebagainya, kita kena jiwa besar. Kita pandang orang dengan pandang rahmah. Kita tidak boleh menilai seseorang itu melainkan dengan nilaian pandangan rahmat Allah. Dengan nilaian pandangan rahmat Allah. Itu seni dari segi dakwah dan sebagainya. Khulasahnya maknanya nak menyatakan sampai satu tahap orang yang takut kepada Allah ni bakhil dengan pernafasan dan penglihatannya, iaitu setiap sekali nafas dikeluarkan dan setiap kali pandangan diarahkan haruslah ada manfaatnya untuk agama, menakutkan dirinya sendiri bahawasanya bencana akan tiba, tindakan tegas daripada Allah dan cemoohan kerana kelalaiannya dalam melakukan ketaatan. Demikianlah juga hasil-hasil yang dapat dicapai dengan adanya ketakutan yang sudah meresap dan tertanam dalam hati dengan sebenar-benarnya. Fadail ataupun keutamaan sifat takut itu amatlah banyak dan tidak terhitung banyaknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya apa? Maknanya nukilan kata-kata ini sebenarnya subhana rabbiyal azim. Banyak manfaat bila kita ni takut kepada Allah. Banyak manfaatnya. Sampai satu tahap kita bila Allah beri taufik hidayah, dia rasa takut, dia rasa beringat, dia berasa hati-hati. Dia nak buat tu dia berkira-kira. Untung ke rugi. Dia nak gimana pun dia akan kira-kira. Dia akan timbul perasaan dia berasa
kita boleh letak tengah-tengah perasaan itu wasatiyah. Kalau ni dengan jiwa pendakwah, dengan jiwa untuk ada masa kita kena turun ke lapangan waktu-waktu keadaan-keadaan tertentu menyebabkan di celah-celah situlah kalau kita niat ada kekuatan iman yang kuat, minta pertolongan Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hujung lafaz ni satu kauliah Nabi SAW menyatakan ya hayyu ya qayyum, yang sentiasa hidup, al qayyum diri dan sendiri terus menerus menguruskan makhluk, bi rahmatika astaghis, daku memohon pertolongan dengan rahmahmu, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain, janganlah engkau menyerahkan nasibku pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Kuat ni, lafaz ni kuat. Tauhid Rasulullah kepada Allah kuat. Kita ulai sebutkan apa? Ittiba' sunnah. Ulai sebutkan apa? Kita berhubung dengan Allah. Gapo-gapo pun kita berhubung dengan Allah, mu nak gimana gilah. Gilah, tapi minta pertolongan Allah sungguh-sungguh dengan rahmat Allah. Insya-Allah, maknanya kalau kita pergi satu tempat, kita akan ada amal-amal yang boleh kita tinggalkan ataupun kita kosi, ataupun kita paling tidak pun kita menyelamatkan umat ini daripada gangguan-gangguan ataupun fitnah, cobaan, dugaan dan sebagainya. Jadi cukuplah sekadar malam ini. Mudah-mudahan memberi maksud yang baik, ilham yang baik kepada saya dan kita semua, dan kita sampaikanlah. Kalau tak banyak sikit boleh royak ke orang tino, ke anak-anak. Sementara hidup ayah-ayah semua ni, royaklah bahasa kita sebagai ayah, bahasa kita sebagai, kalau ada muslimin muslimat termasuk juga peringat ke anak-anak lelaki maupun anak perempuan, menantu, cucu dan sebagainya. Maknanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita boleh berbahasa dengan gaya bahasa kita sebagai ayah. Kita guna sementara hidup ni. InsyaAllah kalau sikit-sikit, kalau tak boleh nak ceramah sekali pun, royak butir sikit-sikit gitu pun, kadang-kadang bila tubik butir sikit-sikit gitu, dia akan beri kesan. Kita bahasa, kita kecek molek dengan dia, abah ni berasa tak lama, kalau boleh nak tengok juga anak-anak gini-gini, kita royak lah. Pasal makan bersama boleh, jalan sama-sama boleh, nak melakukan amal ketaatan secara berjemaah boleh ke tidak. Jadi ayah-ayah semua, peranan cukup besar, tanggungjawab kita sebagai rijal. Ar-rijal kawamun 'alan nisa, pemimpin bagi nisa perempuan. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu tentulah ilham yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kelemahan saya, diuji Allah. Mudah-mudahan Allah sikit sebanyak campurkan, maknanya nilai takwa itu bersemi setelah Ramadan yang kita lalui. Walaupun dalam skop terhad, sebenarnya masa kita terhad itulah kita berkhalwah dengan Allah, insya-Allah. Kita bila berdoa-doaan dengan Allah, walaupun termasuk juga syarah para ulama, masa kita solat berjemaah ni pun kita berkhalwah dengan Allah, antara kita dengan Allah. Cuma kita lakukan secara berjemaah dengan syarat hadirkan hati kita ni, kita ikut perintah Allah dan kita mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu alam. Terima kasih atas perhatian semua. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Allah.